Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran semalam dan kita akan cuba menyelesaikan soalan dalam buku aktiviti yang melibatkan penambahan menggunakan kaedah pelengkap 10. Sebagaimana yang cikgu terangkan, untuk soalan tambah ni banyak kaedah yang murid boleh gunakan. Okey, antara kaedahnya iaitu kaedah bilang. Okey, ini biasa awak gunakan apabila melibatkan tambah satu digit dengan satu digit. Contohnya 7 tambah 3. Kalau 7 tambah 3 kita hanya bilang, iaitu kita bilang guna jari kita. Okey, itu kaedah yang paling berkesan untuk awak kalau awak nak guna kaedah bilang. Hanya nombor satu digit tambah satu digit sahaja. Kedua ialah kaedah lukis. Untuk kaedah lukis juga hanya sesuai untuk nombor yang kecil. Kalau nombor yang besar, contohnya 100 tambah 100 sangatlah tidak sesuai. Takkan awak nak lukis 100 biji bola tambah 100 biji bola. Seterusnya ialah kaedah garis nombor. Bermaksud awak lukis garis nombor, okey, kemudian awak buat lompatan anak panah. Okey, tetapi garis nombor ni sesuai untuk tambah nombor yang kecil sahaja. Kalau tambah nombor yang besar, okey, takkan awak nak lompat anak panah tu banyak kali. Okey, boleh dapat jawapan tetapi kemungkinan akan ada kecuaian. Seterusnya ialah kaedah bentuk lazim. Yang ini ialah kaedah yang sangat berkesan untuk awak faham tentang tambah dan tolak. Dan awak boleh gunakan kaedah bentuk lazim ni sampailah awak besar. Jadi, tolong kuasai tentang kaedah bentuk lazim. Kaedah pelengkap puluh. Ya, hari ini kita akan belajar berkenaan kaedah pelengkap puluh. Okey, murid sangat beruntung sekarang sebab dalam buku teks kali ini banyak kaedah yang diterangkan. Okey, walaupun kaedah bentuk lazim adalah sangat terbaik, tetapi dia ada bagi pelbagai kaedah untuk murid tahu banyak cara untuk menyelesaikan soalan tambah. Tetapi yang paling penting sekali, murid perlu tahu terlebih dahulu tambah menggunakan bentuk lazim. Tetapi hari ini kita akan belajar sedikit sebanyak berkenaan kaedah pelengkap puluh. Jom kita belajar. Untuk murid tahu tentang kaedah pelengkap puluh, murid perlu tahu tentang nombor puluh. Okey, iaitu nombor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Inilah nombor puluh. Okey, jadi murid perlu tahu yang ini yang pertama. Kedua, murid perlu tahu berapa nombor yang perlu dilengkapkan untuk menjadi puluh. Contohnya, nombor yang diberi ialah 5. Berapa lagi nombor yang diperlukan supaya menjadi 10? Okey, jadi dah tahu? Okey, jawapannya ialah berapa? Okey, jawapannya ialah 5. Sebab 5 tambah 5, 10. Okey. Untuk soalan yang kedua, cikgu nak uji balik. Okey. Sekarang cikgu ada 8. 8. Berapa lagi yang diperlukan oleh cikgu supaya jadi 10? Okey, kalau awak buka 8 jari. Sekarang buka 8 jari. Berapa jari lagi yang cikgu perlu buka supaya jadi 10? Okey, 2 lagi. Jadi 8 tambah 2. Okey, yang ini murid perlu tahu. Yang ini adalah perkara asas yang murid perlu tahu. Yang seterusnya, 3 tambah berapa supaya jadi 10? Okey, sekarang awak ada 3. Berapa lagi yang diperlukan supaya jadi 10? Cuba kira jari yang ditutup. Okey, ada 7. Jadi 3 tambah 7, jawapannya 10. Itu ialah congat asas yang murid perlu tahu. Seterusnya, 15 tambah berapa? Jadi 20. Yang ni susah sikit sebab jari awak tak cukup. Jadi macam mana? 15 kita letak di kepala. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa jari yang kita buka? 5 jari. Jadi 15 tambah 5. Okey, jadi itu perkara asas yang awak perlu tahu untuk kaedah pelengkap puluh. Awak kena tahu berapa yang diperlukan supaya menjadi nombor-nombor puluh itu. Okey, contohnya 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Untuk kaedah pelengkap puluh, awak kena tahu yang ketiga, iaitu yang seterusnya ialah kombinasi nombor. Okey, kombinasi nombor ni awak perlu tahu kombinasi bagi kedua-dua nombor yang ini untuk mendapatkan jumlah yang ini. Jadi, jumlahnya ialah 5. Awak jumlahnya 5. Sekarang awak dah ada 2.
berapa lagi yang diperlukan? 3. Jadi jawapannya berapa? 3. Okey, inilah perkara asas yang awak perlu tahu. Yang seterusnya, sekarang cikgu uji lagi apa kombinasi nombor bagi kedua-dua nombor ni supaya jadi 9. Okey, 5, berapa jari lagi yang perlu dibuka untuk jadi 9? 1, 2, 3, 4. Jadi kombinasi nombor 5 dan 4 akan dapat 9. Okey, jom cikgu bagi soalan seterusnya. Uji diri untuk awak faham untuk kombinasi nombor. Yang ini susah sikit sebab ni ada 2 digit. Jadi macam mana kita nak selesaikan? 2 digit. Yang ini perlu kombinasi kedua-dua nombor ni supaya jadi 29. Jadi macam mana nak dapatkan nombor yang ini? Okey, mudah saja. Okey, awak buka 2 jari yang ini. Okey, buka 2 jari. Okey, sekarang 29 di kepala awak kira secara mengunduh. 29, 28, 27. Okey, awak dah dapat nombor yang tertinggal ini. Inilah 27. Maksudnya 27 ni kalau kombinasi 27 dengan 2 dia akan dapat nombor 29. Jadi itulah perkara asas yang awak perlu tahu untuk kaedah ini, iaitu kaedah pelengkap puluh. Kalau awak faham yang ini, jom kita cuba lengkapkan kaedah pelengkap puluh. Sekarang kita akan cuba menyelesaikan soalan ini, iaitu 15 tambah 18 sama dengan berapa? Kita akan gunakan kaedah pelengkap puluh. Sekarang kita akan cuba selesaikan soalan tambah ini menggunakan kaedah pelengkap puluh. Sebagaimana yang cikgu bagi tahu, okey, awak perlu tahu 3 perkara, iaitu yang pertama awak perlu tahu nombor puluh. Contohnya 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Yang kedua, awak perlu tahu berapa nombor yang diperlukan supaya jadi nombor puluh. Yang itu awak kena kira, ataupun awak boleh congak, awak boleh guna kepala awak lah, ataupun awak boleh guna jari awak. Okey, yang ketiga, awak perlu tahu tentang kombinasi nombor. Okey, jom kita lihat kepada contoh untuk pelengkap nombor yang kita akan cuba selesaikan. Okey, untuk ini, cikgu akan terangkan terlebih dahulu kotak ataupun garis yang ada di soalan ini. Okey, untuk kotak ini, kotak ini ialah berapa yang diperlukan untuk dapat nombor puluh. Manakala yang ini ialah kombinasi nombor. Jadi sekarang cikgu nak tanya awak, berapa yang kita perlukan? 15 ni berapa lagi yang diperlukan supaya jadi nombor 20? Berapa yang diperlukan? Okey, sekarang kita kira sama-sama. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi berapa yang diperlukan? 5. Jadi kita tulis 5 di dalam bulat ini. Sekarang kita dah dapat nombor 5. Okey, nombor 5 kita letakkan di bulatan ini. Nombor 5 ini ialah nombor yang diperlukan supaya jadi nombor 20. Okey, sekarang kita akan lengkapkan kombinasi nombor ini. Okey, supaya awak tahu nombor yang seterusnya yang patut kita letakkan di sini. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan. Okey, kombinasi nombor apakah nombor 5 dengan nombor apa supaya jadi nombor 18? Maksudnya 5 tambah berapa jadi 18? Okey, 5 tambah berapa jadi 18? Maksudnya kita kira secara mengunduh. 18 kita letak di kepala. Okey, kita buka 5 jari. Okey, kira secara mengunduh 18, 17, 16, 15, 14, 13. Jadi nombor yang ada yang di dalam bulat ini ialah nombor 13. Seterusnya kita pindahkan 13 ini ke bawah. Okey, tambah 13. Sekarang ayat matematiknya akan nampak lebih mudah kerana melibatkan nombor sifar dengan nombor 3. Sekarang kita akan cuba tambahkan sifar dengan 3 dahulu. Okey, kita akan dapat 3. 2 tambah 1 kita dapat 3. Jadi jawapan akhirnya ialah 33.
3. Jadi untuk soalan 15 tambah 18 sama dengan 33 menggunakan kaedah pelengkap puluh. Sekarang kita akan selesaikan soalan latihan matematik dalam buku aktiviti muka surat 84 soalan 2, muka surat 86 dan muka surat 87 soalan G sampai soalan L. Sekarang kita akan selesaikan soalan ini menggunakan kaedah pelengkap puluh. Okey, sebagaimana yang cikgu bagi tahu, yang ini ialah nombor yang diperlukan supaya jadi nombor puluh. Okey, sekarang nombornya ialah 18. Berapa lagi yang diperlukan menjadi 20? Jadi 18 tambah 2 jadi 20. Sekarang dah jadi 20. Sekarang nombor yang ini adalah kombinasi nombor 2 dengan 7, dah akan dapat 9. Jadi 7 ni kita pindah ke bawah. Okey, jadi 20 tambah 7 dapat berapa? Sar dengan sar, sifar tambah 7. Okey, apa-apa sahaja tambah dengan sifar dia akan dapat nombor asalnya iaitu 7. Jadi 27. Okey, seterusnya kita akan selesaikan soalan B. Okey, untuk soalan B, petak ini ialah berapa nombor yang diperlukan supaya jadi nombor 10. Jadi sekarang 23. Diperlukan 7 lagi supaya jadi nombor 30. Sekarang dah jadi nombor 30. Sekarang kita cuba selesaikan kombinasi nombor ini. Berapa yang diperlukan lagi supaya jadi nombor 8? Sekarang ada 7. Ada 7. Berapa lagi jari yang perlu dibuka supaya jadi nombor 8? 1. Jadi jawapannya ialah 1. Jawapannya ialah 1. Jadi 1 ni kita akan pindahkan ke bawah. Okey, tambah 1. Jadi jawapannya berapa? Ingat, sifar tambah 1 akan dapat nombornya semula. Jadi kita akan dapat 1. Jadi jawapannya ialah 31. Jom kita selesaikan aktiviti seterusnya iaitu aktiviti 4. Okey, kita lihat ada beberapa soalan. Okey, soalan 1 dan soalan 2. Untuk soalan 1 kita perlu menggunakan kaedah lengkap puluh, manakala untuk soalan 2 kita perlu menggunakan kaedah kombinasi nombor. Sekarang kita akan lengkapkan aktiviti 4 untuk soalan 1. Okey, kita akan lihat soalan A. Okey, soalannya 16 tambah 27 sama dengan berapa? Okey, menggunakan kaedah pelengkap puluh ini, murid perlu menukar nombor 16 ini supaya jadi nombor 10. Okey, kita nak jadikan dia nombor 20. Jadi berapa lagi yang diperlukan? Jadi 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 4 yang diperlukan. Okey, dia dah tulis 4 di sini. Jadi dia dah jadi nombor 20. Sekarang dah jadi nombor 20. Okey, kemudian kita perlu lengkapkan kombinasi nombor. Okey, kombinasi nombor untuk 4 dengan nombor berapa di sini supaya jadi nombor 27. Jadi dia dah kira. Okey, jadi nombor di sini lah 23. Kemudian nombor 23 ni kita perlu pindahkan ke bawah. Sekarang kita perlu lengkapkan menggunakan ayat matematik yang baru. Okey, ingat, kalau tambah 10 ni sebenarnya lebih mudah lah. Okey, sebab dia ada melibatkan sifar. Okey, sekarang sifar tambah 3 kita dapat apa? 3. 2 tambah 2 4. Jadi jawapannya ialah 43. Okey, sekarang kita akan lihat soalan B. Untuk soalan B, ingat, mula-mula menggunakan kaedah pelengkap puluh, kita perlu tukarkan nombor ini menjadi nombor 10, iaitu nombor 30. Berapa yang diperlukan? Iaitu 1. Okey, dia dah tulis kat sini. Jadi yang kedua kita perlu lengkapkan kombinasi nombor. Okey, berapa nombor yang dekat sini ni? Okey, sekarang 28 di kepala, kita buka satu jari. 28 kita kira secara mengundur 28, 27. Jadi nombor di sini ialah 27. Jadi apa yang nak kita buat dengan 27 ni? Kita pindahkan ke bawah. Jadi 27 di sini. Okey, sekarang kita cuba selesaikan
Ingat, tambah sa dengan sa, 10 dengan 10. Okey, sa dengan sa. Sifar tambah 7 berapa? Ingat, apabila tambah dengan sifar, kita akan dapat nombor yang ini semula. Okey, nombor yang asal semula. 7 tambah sifar, kita akan dapat 7. Kemudian 3 tambah 2. 3 tambah 2, buka 2 jari. 3, 4, 5. Okey, kita dapat 57. Okey, jadi 29 tambah 28, kita dapat 57. Okey, seterusnya kita lengkapkan, kita selesaikan soalan C. Okey, untuk soalan C sebagaimana yang cikgu bagi tahu, awak perlu jadikan nombor 34 ni menjadi nombor 10. Okey, jadi nombor selepas 34, nombor 10 yang terdekat iaitu 40. Jadi kita perlu jadikan nombor ini sebagai 40. Okey, sekarang berapa yang diperlukan 34 ni nak jadi 40? Sekarang kita letak 34 di kepala, kita buka jari satu persatu supaya jadi 40. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi berapa? 6. Okey, sekarang nombor 22 ni dah jadi 40. Jadi 40 ni kita pindahkan ke sini. Okey, tambah berapa? Yang ini kita perlu tahu pula. Sekarang, berapa kombinasi nombor untuk yang ini? Supaya dia akan jadi 19. Okey, 19 kita letak di kepala, kita buka 6 jari. Okey, kita kira secara mengunduh. Okey, 19 di kepala. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Okey, jadi kita dapat berapa? Kita dapat 13. Jadi 13 ni kita pindahkan ke bawah. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan. Tambah sa dulu, sifar tambah 3. Senang sebab dia tambah sifar, jadi 3. 4 tambah 1, kita dapat 5. Jadi jawapannya ialah 53. Jadi cikgu harap semua boleh dapat apa yang kita belajar. Okey, sekarang untuk soalan D, cikgu nak awak buat sendiri. Okey, cikgu nak tengok. Ingat, cara yang pertama, awak perlu buat apa? Awak perlu jadikan nombor ini jadikan nombor 10, iaitu nombor 40. Kemudian, bila awak dah dapat nombor ini, awak perlu selesaikan kombinasi nombor. Okey, selesaikan kombinasi nombor ni, awak boleh kira secara mengundur. Kira mengundur. Okey, jadi apabila awak dah dapat nombor yang di bulat ini, apabila dah dapat nombor bulat ni, awak pindahkan ke bawah. Okey, awak pindahkan ke sini. Jadi semua nombor-nombor ni awak pindahkan ke bawah. Yang ini 40 ni nanti awak pindahkan ke bawah. Kemudian yang nombor yang ini 40 ni awak pindahkan ke bawah. Kemudian nombor ini awak pindahkan ke bawah. Kemudian awak selesaikan. Kalau sifar tambah nombor apa-apa pun, dia akan dapat nombor asalnya kembali. Okay, cuba selesaikan. Cikgu akan tengok. Kalau ada apa-apa yang perlu bantuan, nanti boleh rujuk kepada cikgu. Sekarang kita akan lengkapkan petak yang kosong ini dengan nombor yang betul. Okey, untuk soalan ini, kebiasaannya kita perlu cari jawapan, tetapi sekarang kita perlu cari nombor yang dikosongkan itu. Okey, untuk soalan ini, okey, 8 tambah berapa? Jadi 3 di sini. Kalau besar jadi kecil, maksudnya nombor ini sebenarnya ialah nombor 13. Bermaksud nombor 1 ni dia dah pindahkan ke atas. Okay, jadi kita kembalikan 1 di sini supaya kita dapat nombor yang ada di sini. Okey, jadi kita cuba lengkapkan. Okey, 8 tambah berapa jadi 13? Okey, 13 ni kita letak di kepala. Okey, 8 kita buka jari kita. Okey, 8. Okey, sekarang 13 kita kira secara mengundur 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kita dapat berapa? Kita dapat 5. Jadi, nombor yang berada di sini ialah nombor 5.
Okey, sekarang kita cuba lengkapkan soalan ini. Untuk soalan B, okey, soalan B 9 tambah 5, dia dapat nombor yang lebih kecil. Maksudnya 4 ni sebenarnya ialah 14. Tetapi 1 ni dia dah bawa naik ke atas. Jadi bila awak nak lengkapkan nombor yang di sini, awak perlu tambah dengan 1 ni juga. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan. Okey. 1 tambah 2 kita dapat 3. Okey, 3 tambah berapa? Akan dapat 5. Okey. 3 jari, berapa lagi jari nak kena buka supaya jadi 5? 1, 2. Kita dapat 5. Sekarang jari yang perlu dibuka ialah 2. Jadi jawapannya ialah 2. Okey, jom kita selesaikan soalan C. Untuk soalan C, kita lihat dahulu SA. Ingat bila tambah, dia selesaikan soalan SA dulu, baru puluh. Okey, kita selesaikan soalan SA dulu. 7 tambah 7, dia dapat nombor yang lebih kecil. Maksudnya, ini ialah 14 sepatutnya di sini. Okey, sepatutnya nombor 14. Tetapi 1 ni dia dah bawa naik ke atas. Okey, dia dah bawa naik ke atas. Jadi kita nak tahu nombor yang berada di sini, kita perlu tambah dua-dua ni, barulah kita cuba selesaikan. Okey, sekarang kita tambah 1 tambah 1. Kita dapat apa? Kita dapat 2. Okey, kita dapat 2. Jadi 2 tambah berapa? Akan jadi 4. Okey, 2. Berapa jari lagi nak kena buka supaya jadi 4? Okey, 1, 2. Okey, jadi jawapannya ialah 2. Jadi nombor yang kosong di sini ialah nombor 2. Sekarang kita akan lihat soalan D. Okey, kita nak tahu, kita kena selesaikan SA dulu Mesti kena selesaikan SA dahulu baru puluh. Okey, kita selesaikan yang sebelah sini dahulu. Okey, sekarang untuk soalan ini, nombornya, jawapannya makin kecil. Maksudnya di sini ialah sebenarnya nombor 10. Okey, sebenarnya nombor 10. Tetapi kenapa 1 tak ada? Sebab 1 ni dah dipindahkan ke atas. Jadi kita nak tahu nombor di sini, kita kena letakkan 10 ni semula. Okey, 10 kita letak macam ni, kita nak tahu kombinasi nombornya. Okey, sekarang 2. Apakah kombinasi nombor 2 dengan apa nombor di sini supaya jadi nombor 10? Okey, maksudnya 2 tambah berapa dapat 10? Okey, 10 kita letak di kepala, kita buka 2 jari. Okey, kita kira secara mengunduh. 10, 9, 8. Jadi jawapannya ialah 8. Jadi kita letak 8 di sini. Okey, yang satu tadi ni kita padam semula. Sebab 1 tu sepatutnya berada di atas ni. Jadi kita letak 1 tu di atas. Okey, sekarang kita lengkapkan untuk soalan ini. Okey, macam mana nak dapatkan soalan ini? Kita tambah dahulu nombor yang di atas ni. 1 tambah 2 kita dapat berapa? Okey, 1 di kepala kita buka 2 jari. 1, 2, 3. Kita dapat 3. Sekarang 3 dengan berapa akan dapat 6. Jadi 6 kita letak di kepala, kita buka 3 jari, kita kira secara mengunduh. 6, 5, 4, 3. Jadi kita dapat berapa? Kita dapat 3. Jadi jawapan yang ada di sini sepatutnya ialah 3. Jom kita selesaikan soalan E. Okey, untuk soalan E, okey, 1 tambah berapa jadi sifar? Okey, kalau nombornya makin kecil, maksudnya nombornya telah dikumpulkan semula. Maksudnya dia dah pergi ke rumah lain. Dia dah bawa ke naik atas. Jadi 1 ni sepatutnya ada kat sini. Dia pindahkan semula di bawah supaya awak boleh tahu nombor apa di sini. Jadi jom kita selesaikan. Okey, 1 akan dapat 10. Jadi 1 ni kombinasi nombornya apa supaya jadi 10 ni? Okey, kita kira secara mengunduh. 10 kita letak di kepala. Okey, kita buka 1 jari. 10
9. Jadi jawapannya ialah 9. Okey, 9 di sini. Jadi kita padam semula yang sini. Sekarang kita cuba lengkapkan untuk petak ini. 1 ni kita tambah dahulu dengan 2. Okey. 1 di kepala kita buka 2 jari. 1, 2, 3. Kita dapat 3. Sekarang kita nak tahu nombor yang ada di sini, kita perlu buat kombinasi nombor. Okey. 3 akan jadi 8. Berapa nombornya di sini? Okay, kita kira secara mengundur. 8, kita buka 8 jari. Okey, kita kira secara mengundur. Tutup 3 jari. Maaf. 8 kita letak di kepala, kita buka 3 jari. Okey, kita kira secara mengundur. 8, 7, 6, 5. Okey, kita akan dapat 5. Jadi jawapan yang sepatutnya berada di sini ialah 5. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya ini, untuk soalan F, okey, berapa nombor di sini tambah 6 sama dengan 1? 1 ni ialah 11. Jadi kita guna kombinasi nombor. 11, 6. Berapa nombor di sini? Jadi kita kira secara mengundur. Okey, 6 kita buka. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi nombornya ialah 5. Jadi kita letak 5 di sini. Okey, sebabkan ini 11, jadi 1 ni kita kena letak di atas. Okey, sekarang kita tambah dahulu. 1 tambah 5 kita dapat berapa? Kita dapat 5 tambah 1, 6. Jadi kita dapat 6. Jadi macam mana kita nak dapat nombor ini? Kita guna kombinasi nombor juga. Okey. Jadi sekarang kita buat kombinasi nombor. 6 dengan apa? Akan dapat 9. Jadi 9 kita letak di kepala, kita buka 6 jari. Okey. Kita kira secara mengundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kita akan dapat berapa? Kita dapat 3. Jadi jawapan yang kita akan tulis ni ialah 3. Jadi itulah jawapan untuk soalan 2. Okey, sekarang kita akan selesaikan soalan aktiviti 5 untuk soalan G, H, I, J, K dan L. Sekarang kita akan lihat soalan G. Untuk soalan G, 69 tambah, okey, tak ada nombor, sama dengan 95. Ingat, apabila menggunakan metode lazim, awak perlu selesaikan sa terlebih dahulu baru puluh. Okey, jadi 9 tambah apa jadi 5. Kalau nombornya makin kecil, okey, makin kecil, maksudnya 5 ni ialah 15. Okey, 15. 1 ni telah dibawa naik ke atas. Jadi jom kita selesaikan menggunakan kombinasi nombor. Okey, jom kita lengkapkan. 5 ini ialah 15, jadi kita tulis 15. Okey, 15. Okey. 9 kita tulis 9. Jadi berapa nombor yang berada di sini? 15 kita letak di kepala, kita buka 9 jari kita. 15 kira secara mengundur 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Jadi jawapannya ialah 6. Okey, 6 di sini. Okey. 1 kita bawa naik atas sebab kat sini sepatutnya 15, 1 berada di sini. Okey, sekarang 1 ni berada di sini. Ingat, kita tambah dahulu. 6 tambah 1 kita dapat berapa? 6 tambah 1 selepas 6 apa? 7. Jadi kita dah ada 7. Berapa nombor lagi yang diperlukan supaya jadi 9? Okey, jadi jom kita lengkapkan. Okey. Sekarang kita nak dapatkan 9. Apa kombinasi nombor dia? 7 dengan nombor apa dekat sini? Jadi 9 kita letak di kepala, kita buka 7 jari. 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi jawapannya ialah 2. Okey, jawapan 2 ni kita letak di 10.
Jadi jawapannya ialah 26. Sekarang kita akan lengkapkan soalan H. Okey, 46 tambah tak ada apa-apa sama dengan 90. Okey, kemudian kita cuba selesaikan sa dahulu. Okey, selesaikan sa dahulu baru puluh. Jadi, kita lihat soalan dia 6 tambah kita dapat sifar. Nombornya lebih kecil. Jadi, apabila nombornya lebih kecil, maksudnya sebenarnya nombor di sini ialah 10. Tapi 10 ni, satu ni dah bawa ni atas. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan menggunakan kombinasi nombor. Okey, kita tulis di sini 10, 6 dengan apa? Kita akan dapat 10. Sekarang 10 kita letak di kepala, kita kira secara mengundur. Okey, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi kita dapat berapa? Kita dapat 4. Jadi 4 kita tulis di sini. Okey, seterusnya kita cuba lengkapkan soalan untuk nilai tempat puluh. Okey, 1 dengan 4 kita tambah dahulu. 4 tambah 1, 5. Kita dah ada 5. Jadi berapa nombor di sini? Kita gunakan kombinasi nombor. Okey, kita gunakan kombinasi nombor juga. Sekarang apa kombinasi nombor 5 dengan nombor apa ni supaya jadi 9. Okey, jadi macam mana nak tahu? Kita gunakan kita kira secara mengundur. 9 kita letak di kepala, kita buka 5 jari. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kita dapat berapa? Kita dapat 4. Okey, jadi jawapan yang kita akan tulis di sini ialah 4. Jadi jawapannya ialah 44. Sekarang kita akan cuba lengkapkan soalan I. Berapa yang diperlukan di sini? Tambah 28 sama dengan 57. Ingat, kita selesaikan sa dahulu. Okey, selesaikan sa dahulu. Okey, berapa tambah 8 jadi 7? Okey, apabila nombornya, jumlahnya jadi nombor lebih kecil daripada nombor yang di atas, maksudnya 7 ni ialah 17. Okey, 7 ni ialah 17. Satu ni dah bawa naik ke atas. Okey, jadi jom kita selesaikan. 17 ni. Okey, 8 ni apa kombinasi 8 dengan nombor apa di sini? Okey, jom kita cari. Kita kira secara mengundur. 17 kita letak di kepala, kita buka 8 jari. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi kita dapat 9. Okey, 9 kita letak di sini. Jadi cikgu padam dahulu satu ni. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan untuk puluh. Okey, kita tambah dahulu nombor yang ada. 1 tambah 2, kita dapat berapa? Kita dapat 3. Okey, selesaikan. Sekarang kita cuba lengkapkan 3 tambah berapa? Dapat 5. Okey, jom kita guna kombinasi nombor. 3, kita akan dapat 5. Okey, sekarang kita gunakan jari kita. 5 kita letak di kepala, kita buka 3 jari. 5, 4, 3, 2. Jadi jawapannya ialah 2. Jadi jawapan akhirnya ialah 29. Sekarang kita akan lengkapkan soalan J. Okey, apa nombor di sini? Tambah 51 sama dengan 70. Jadi kita perlu selesaikan sa dahulu. Okey, sa dulu baru puluh. Okey, selesaikan sa dulu. Okey, kalau bila tambah 1 sama dengan sifar, nombornya lebih kecil, maksudnya nombor yang ini sebenarnya ialah nombor 10. Okey, sekarang kita akan gunakan kombinasi nombor. Okey, 10, 1. Jadi apa nombor yang berada di sini? Iaitu berada di sini. Okey, nombor yang berada di sini. Jadi kita cuba cari. Okey, 10 kita letak di kepala, 1. Kita kira secara mengundur, 10, 9. Kita akan dapat 9. Okey, kita padam satu ni. Okey.
Satu ni kita letak di atas sebab kita, nombor ni sepatutnya berada di sini, tapi dia dah bawa naik ke atas. Ingat, apabila nilai tempat mesti ada satu nombor je. Apabila dah ada 2 digit, dia kena bawa naik ke atas nombor di sebelah lah. Okey, sekarang untuk puluh, 1 tambah 5. Kita tambah yang ni dulu. Okey, 1 tambah 5 maksudnya 5 tambah 1. 5 tambah 1 kita dapat 6. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan menggunakan kombinasi nombor. Okey. 7 6 berapa? Okey, sekarang 7 kita letak di kepala, kita buka 6 jari. 7 6 5 4 3 2 1. Jadi jawapan ialah 1. Okey. Jadi mudah sahaja. Kalau ada masalah apa-apa boleh rujuk pada cikgu lah selepas ni. Untuk soalan K tidak dinyatakan maklumat kecuali hasil tambahnya sahaja, iaitu 71. Jadi cikgu nak awak pilih satu nombor. Okey, cikgu cadangkan satu nombor lah. Okey, 29. Jadi 29 ni kita nak tambah berapa supaya jadi 71? Jadi kita selesaikan. 9 tambah berapa jadi 1? Apabila nombor yang di sini lebih kecil, maksudnya 1 ni dia dah bawa naik ke atas. Ini sepatutnya 11. Okey, ini sepatutnya 11. Jadi jom kita lengkapkan SAR dulu. Okey, 11 9. Okey, apa kombinasi 9 dengan nombor apa supaya jadi nombor 11? Okey, sekarang kita gunakan pengiraan secara mengundur. 11 9. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Jadi jawapannya ialah 2. Jadi nombor yang di sini ialah 2. Okey, 1 ni kita letak kembali ke atas. Okey, kita letakkan kembali ke atas. Jadi kita tambah dahulu nombor yang berada di sini. 2 tambah 1 kita dapat berapa? 3. Okey, ingat apa-apa sahaja tambah dengan 1 akan dapat nombor seterusnya. 2 tambah 1 3. Jadi 3 nak tambah berapa supaya jadi 7? Jom kita lengkapkan. Kita cari menggunakan kombinasi nombor. Okey, 3 tambah berapa akan dapat 7. Okey, kita kira secara mengundur. 7 kita letak di kepala, kita buka 3 jari. 7 6 5 4. Kita akan dapat 4. Jadi jawapannya ialah 29 tambah 42 sama dengan 71. Jadi apa-apa sahaja soalan awak boleh letak. Okey, apa-apa sahaja soalan. Tetapi mestilah ada pengumpulan semula sebegini. Okey, mesti ada. Sekarang cikgu nak awak buat sendiri soalan L. Okey, untuk soalan L, awak letakkan dahulu nombor yang di atas. Apa-apa sahaja nombor. Kemudian barulah awak kira menggunakan kombinasi nombor, ataupun awak nak guna cara apa-apa sahaja yang bersesuaian. Okey, mesti ada nilai tempat Mesti ada nilai tempat. SAR dengan puluh. Jangan bercampur aduk. Okey, jangan tidak tersusun. Contohnya 21 22 33. Dia bercampur. Mesti susun ikut nilai tempatnya. Jadi ini saja pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan ilmu serba sedikit. Okey, terutamanya kaedah pelengkap 10. Biasa kita gunakan kaedah bentuk lazim, tetapi hari ini kita belajar sedikit sebanyak berkenaan kaedah pelengkap 10. Jadi cikgu nak ingatkan awak, tambah ni ada banyak kaedah. Awak kena tahu semua kaedah, tetapi yang paling utama sekali iaitu kaedah bentuk lazim. Awak perlu kuasai kaedah tersebut dengan betul-betul. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.